Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Apa khabar semua anak-anak pelajar Mahat Tahfiz Integrasi Maritim Hufaz 4 An-Najmu dan 4 An-Nur. Ustaz harap semua dalam keadaan baik. Lagi-lagi dalam musim PKP, stay at home, jangan keluar rumah, stay kat rumah. Dan disebabkan itu kita terpaksa adakan kelas secara rakaman ataupun secara live. Tapi Ustaz prefer untuk buat secara rakaman dahulu, tengok keberkesanan dia, dan kemudian saya akan letakkan YouTube supaya boleh dirujuk oleh semua pelajar bila-bila masa. Okey, baik. Pada asalnya tajuk yang kita ingin bincangkan ialah dalam bab sejarah perkembangan sejarah perundangan Islam dalam topik yang belakang-belakang. Namun Ustaz rasakan tajuk tu agak berat dan mungkin ada sahabat-sahabat yang terlepas kelas secara rakaman atau online ni, maka dia akan ketinggalan. Jadi Ustaz bawa tajuk yang lebih ringan sedikit, iaitu dalam ayat hukum bab 3, iaitu kewajipan menyelidiki berita yang diterima. Okey, tulisan ni kalau nampak, okey, kewajipan menyelidiki berita yang diterima. Lagi-lagi sekarang musim COVID-19. Okey, musim sekarang ni banyak berlaku berita-berita palsu. Macam mana kita nak hadapi berita-berita palsu ni? Adakah kita terima bulat-bulat, ataupun kita tokok tambah, ataupun kita diamkan saja? Jadi dalam Islam, dalam Al-Quran, Allah telah menyatakan, Allah telah buat satu guideline macam mana kalau kita terima satu berita tu, apa yang kita perlu buat. Dan kita akan belajar dalam tajuk ini. Pelajar-pelajar boleh tengok dalam muka surat 13 dalam buku teks, surat 13. Okey, ini kewajipan menyelidiki berita yang diterima. Okay, apa yang kita akan belajar dalam tajuk kali ini? Iaitu kita akan belajar ayat 6 dan 7 surah Al-Hujurat. Kemudian kita akan tengok sebab nuzul, kenapa diturunkan, apakah hikmah ataupun apakah cerita di sebalik penurunan surah Al-Hujurat ataupun ayat 6 dan 7 surah Al-Hujurat. Kemudian kita tengok kaedah istinbat hukum, macam mana ulama keluarkan hukum. Seperti kita pernah belajar dulu, fi'il amar ataupun fi'il mudhari' yang didahului dengan lamul amr. Kemudian kita akan tengok ciri-ciri orang fasik. Okey, kemudian kita akan tengok konsep tabayun. Dan yang terakhir sekali, bagaimana tindakan kita apabila kita menerima sesuatu berita itu. Okey, saya harap semua boleh rujuk buku dan boleh baca sebelum dengar penjelasan Ustaz yang lebih ni. Okey, kita lihat muka surat 14. Mana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Okey, dalam ayat ni Allah sebut, wahai orang beriman, apabila datang kepada kamu seorang fasik dengan membawa satu berita, apa kamu buat? Apa yang perlu kamu buat? Fatabayyanu. Maka fatabayyanu adalah lafaz menunjukkan perintah wajib, iaitu fi'il amar. Dalam wazan tafa'alu untuk ramai. Kalau untuk seorang, tafa'al, buatlah kamu. Okay, tapi tabayyan untuk seorang, tabayyana dua orang, tabayyanu. Okay, selidikilah ataupun hendaklah kamu menyelidiki. Jadi fatabayyanu itu adalah lafaz yang istinbat hukum. Ulama keluarkan fatabayyanu. Ingat Ustaz akan pergi secara lalu, Ustaz tak nak video ni berjela-jela panjang. Ustaz akan cuba ringkaskan supaya semua dapat input seadanya, insya-Allah. Okey, fatabayyanu, hendaklah kamu menyelidiki berita yang kamu terima tadi daripada orang fasik tadi. Antusibu, agar tidak kamu menimpa suatu kaum tu dengan perkara yang tidak diingini kerana kejahilan kamu. Okay, antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Sebab itu kamu akan boleh jadi menyesal. Okey, dalam konteks ayat ini Allah sebut, hendaklah kita jangan terima bulat-bulat suatu berita tu. Sama ada berita tu datang daripada orang, lebih-lebih lagi berita itu datang daripada orang yang fasik, ataupun media-media yang kita tidak boleh percayai. Jangan sesekali kita terima bulat-bulat. Hendaklah kita tapis dulu, kaji dulu, teliti dulu sebelum kita memanjangkannya atau menyebarkannya. Sebab tengok zaman sekarang,
kita dengar, contoh orang tu kita tak suka, tiba-tiba kawan kita datang kat kita cakap, kita tak suka si Ali ni. Tadi Ali tu aku nampak tadi dia pukul budak. Kita dengar, sebab kita tak suka dia, kita betul, terima. Bukan cara macam tu. Islam tak ajar macam tu. Walaupun seseorang tu kita benci, tapi sebab berita tu tak benar, hendaklah kita tapis dulu. Kita dengar Ali pukul budak, betul ke? Kita kena kaji dulu, walaupun kita tak suka si Ali tadi. Jadi fatabayyanu, ingat fatabayyanu, lafaz tabayyanu menunjukkan tabayyunlah, selidikilah, kajilah sebelum kita buat satu keputusan ataupun memanjangkan berita tu. Sebab kalau kita tidak bertabayyun, akan terjadi suatu fitnah yang besar, boleh jadi mengancam keselamatan seorang, dan boleh jadi kita telah menyebarkan suatu benda yang tidak betul sehingga menyebabkan kerosakan di muka bumi ini. Banyak contoh dia, nanti kita akan pergi one by one. Antara contoh yang kita boleh lihat, contoh Nabi Sulaiman dalam surah 6. Bila Nabi Sulaiman buat pembarisan, kebanyakan haiwan datang kecuali burung hudhud. Apa Nabi Sulaiman kata? La u'adzibannahu 'adzaban syadida aw la adhbahannahu aw la ya'tiyani bisultanin mubin. Aku akan azab dia dengan azab pedih, aw la adhbahannahu, ataupun aku akan sembelih burung hudhud tadi, sebab dia tak ada dalam perhimpunan haiwan-haiwan. Ataupun aw la ya'tiyani bisultanin mubin, kecuali hudhud tu datang dengan hujah yang kukuh. Kenapa dia tak datang begitu? Tiba-tiba datang burung hudhud kata, aku nampak inni wajadtu imra'atan tamlikuhum. Wajidtuka min saba'in min naba'in yaqin. Aku datang daripada negeri Sabak. Burung hudhud tadi kata, aku datang dari negeri Sabak, aku nampak seorang ratu yang menguasai mereka. Apa Nabi Sulaiman jawab? Qala sadanzuru asadaqta am kunta minal kadhibin. Ini adalah konsep tabayyun yang Nabi Sulaiman buat. Kita akan lihat sama ada apa yang kau cakap ni betul ataupun kau tipu. Yang ini adalah konsep tabayyun. Maksudnya Nabi Sulaiman tak timbul bulat. Burung hudhud tadi kata, aku nampak ada satu kerajaan. Kalau Nabi Sulaiman timbul bulat, betul ke? Kita pergi serang terus. Dia kena check dulu. Check semua. Tengok betul ke tak apa yang hudhud tadi katakan. Ini adalah salah satu contoh tabayyun. Sebab nuzul, kenapa turunnya ayat 6 dan 7 ini, kalau kita lihat dalam buku daripada riwayat Ibn Abbas, mengatakan Al-Walid Ibn Uqbah. Al-Walid Ibn Uqbah ni telah dilantik menjadi utusan Rasulullah SAW untuk memungut zakat daripada Bani Mustaliq atau Mustaliq. Al-Walid ni dia punya sejarah dulu sebelum dia masuk Islam ni, dia ada permusuhan dengan Bani Mustaliq. Kemudian bila dia masuk Islam, Rasulullah lantik dia untuk memungut zakat pada Bani Mustaliq ni. Setibanya dia di kampung Bani Mustaliq tadi, Bani Mustaliq ni kumpul ramai-ramai orang. Dia ingat, Al-Walid tadi ingat Bani Mustaliq ni nak serang dia. Padahal Bani Mustaliq ni ingin menyambut Al-Walid yang datang untuk memungut zakat, ingin menyerahkan zakat kepada Al-Walid. Dia tengok ramai orang datang kat kampung ni, ramai ni, Diorang tak puas hati dengan aku lagi ke ni? Jadi dia pun lari balik ke Madinah, cakap kat Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, Bani Mustaliq nak serang aku. Maka dengan sebab tu Rasulullah mengirim pasukan tentera. Nampak? Sebab tiada kepastian dalam berita, menyebarkan berita, dia tak pastikan lagi. Tapi sampai kat Rasulullah, dia kata Bani Mustaliq ni nak serang dia. Padahal sebaliknya berlaku. Itu yang berlaku pada hari ni. Kita terima satu berita, contoh ada satu kes pelajar tahfiz di Johor yang di rotan kaki. Bila rotan kaki dia membengkak, maka netizen mengecam ustaz tadi. Dia kata tahfiz ni apalah, ustaz ni merotan sampai budak ni habis kaki dia rosak, kaki dia menghitam. Akhirnya bila doktor keluarkan laporan, kata bukan sebab rotan, memang dia ada penyakit
Nampak, kita tak boleh nak keluar je berita, oi apa ni kau salah ni, kau buat ni, kecam. Tak, kita kena tunggu, perhati, keluar yang benda yang pasti, baru kita boleh. Sebaiknya kita senyap, jangan campur urusan orang lain. Tapi bila dengar satu berita, kalau kita nak panjang pada ke orang lain, nak sebarkan ke orang lain, pastikan berita itu berita yang benar. Okey. Terusnya kita pergi kepada fasik. Kenapa dibincangkan dalam buku ni tentang fasik, pengertian orang yang fasik? Tidak lain tidak bukan kerana dalam ayat itu, dalam ayat 6 surah Al-Hujurat ini ada menyebut in ja'akum fasiqun binaba'in. Okey. Apakah ciri-ciri orang fasik? Siapakah orang fasik? Apakah beza fasik, murtad, munafik dan lain-lain? Okey, fasik kalau kita tengok dalam segi bahasa dia, bermaksud menyimpang daripada sesuatu perkara atau daripada perintah. Okey, dari segi istilah pula, orang fasik ni adalah orang yang menyaksikan, maksudnya dia menyaksikan tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad Rasulullah di Islam, tapi dia tidak meyakini dan melaksanakan tuntutannya. Fasik juga bermaksud melakukan maksiat. Dia Islam tapi dia tidak buat apa yang Allah suruh, bahkan dia melakukan maksiat pula. Itulah fasik. Okey, apa beza fasik? Apakah ciri-ciri orang fasik ni? Yang pertama, pemimpin, kita lihat dalam buku. Pertama, pemimpin yang tidak mahu melaksanakan dan menjalankan hukum hakam Allah, maka mereka ini digelarkan fasik. Sebab Allah kata, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ, siapa yang tidak mengadili, menghakimi, tidak membuat hukum Allah, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, mereka itu orang-orang yang fasik. Kemudian ciri-ciri yang kedua, sering melakukan perbuatan dosa-dosa besar, kemungkaran, kemaksiat dan lakukan kerosakan di atas muka bumi. Kemudian yang ketiga, suka ambil hati orang lain. Okay, ini adalah ciri-ciri orang yang fasik. Yang terakhir, berterusan dan berkekalan melakukan perbuatan dosa-dosa kecil dan besar secara sedar. Maksudnya dia sedar, bukannya dia tak sengaja buat dosa, tak sengaja dimaafkan, tapi dia sengaja melakukan dosa-dosa kecil maupun besar dengan dia sedar benda tu berdosa dan salah. Maka ini adalah ciri-ciri orang fasik. Yang pertama tadi apa? Pemimpin yang tak nak buat hukum hakam Allah, tak nak menjalankan hukum Allah. Kemudian sering melakukan perbuatan dosa besar, kemungkaran. Kemudian suka mengambil hati orang. Yang keempat, berterusan. Okey, dia ada sekarang ni apa beza fasik, kafir, murtad dengan munafik? Okey, fasik ni adalah orang yang masih Islam tapi dia berterusan dalam kemaksiatan. Okey, berterusan. Kemudian munafik ni, mereka yang pada zahirnya nampak percaya kepada Allah SWT. Okey, tapi dalam hati mereka menyimpan kekufuran, mereka tak percaya. Ini sebab tu fasik ni orang paling bahaya sekali. Allah kata, innal munafiqina fi ad-darkil asfali minan nar. Orang munafik ni dalam lapisan paling bawah dalam neraka. Sebab apa? Kita tak nampak orang fasik ni, nampak macam Islam, tapi dalam hati dia tolak hukum Allah. Dalam hati dia ada kekufuran, tak percaya kepada Allah. Ada pun orang kafir. Orang kafir ni adalah mereka yang jelas-jelas menunjukkan mereka tidak percaya kepada Tuhan, menentang Allah, jelas-jelas. Ini kita nampak musuh kita. Tapi munafik ni kita tak nampak beza tadi. Kafir dia jelas-jelas secara zahir dengan batin dia kufur, kafir. Munafik zahir dia depan-depan nampak beriman, tapi dalam hati mereka ada penyakit, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Kemudian orang murtad. Orang murtad ni adalah mereka yang keluar pada agama Islam, ataupun mereka yang U-turn, atau pada asalnya dia berjalan lurus, mereka irtadda, maksudnya dia pusing untuk asalnya Islam, kemudian dia sekarang murtad ataupun pergi kepada kekufuran, asal dari Islam. Okey, faham sekarang beza dia antara kafir, fasik, munafik dengan murtad. Okey, sekarang kita pergi kepada kepentingan bertabayun. Kenapa kita perlu bertabayun? Okey, dalam buku dia ada 4 poin. Nanti boleh baca balik.
Antaranya menjaga agama, menjaga maruah, kemudian mendidik umat Islam supaya berwaspada, kemudian menjamin masyarakat yang berintegriti, bertanggungjawab dan amanah. Okey, yang Ustaz ingin tekankan di sini, kenapa kita perlu bertabayun, perlu meneliti, perlu menyelidiki berita yang kita terima. Tak lain tak bukan, antaranya adalah untuk menjaga keselamatan umum masyarakat secara umumnya. Okay, apa maksud Ustaz? Maksudnya contoh sekarang banyak info-info palsu yang berlega-lega di media sosial. Ada yang kata antaranya nikotin ataupun asap rokok. Asap rokok boleh menghilangkan coronavirus. Nanti dengan sebab tu orang ramai boleh beli rokok. Orang beli rokok untuk hapuskan coronavirus. Tak pasal-pasal orang tak isap rokok pun isap rokok. Nampak dia mengganggu ketenteraman awam. Antara lain mereka kata, info-info palsu ni kata polis pukul orang-orang awam suruh duduk rumah. Padahal polis tak buat lagi sampai tahap macam tu. Dia keluarkan berita ni, orang jadi takut. Jadi gelisah hingga memburukkan nama polis. Jadi pentingnya bila kita terima berita, contoh kita boleh terima polis pukul orang awam macam ni, kita baca dulu, betul ke ni? Cek pada sumber yang sahih, sumber yang kita boleh terima, kita sumber yang dipercayai. Bukannya tengok daripada media sosial terus kita judge, okey ini salah, pak cop kepala salah. Tak, mesti kita cek dulu info tu betul ke datang daripada sumber yang asli, yang betul, yang berintegriti dan berautoriti. Okey, baik. Dalam subtopik yang terakhir ni, tindakan yang sesuai dengan ayat yang kita belajar tadi. Okey, di Malaysia ada akta berita palsu, iaitu dalam section 211-233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, yang boleh kena apa? Kena penjara tak lebih 2 tahun dan denda RM10,000 kerana menyebarkan berita palsu. Tak ada faedah pun kita buat satu berita palsu nak sebarkan, tak ada faedah. Bahkan jadi kita rugi kalau kita sebarkan satu berita ni. Dalam Islam, sebarkan satu berita yang tidak sahih. Contoh kita kata Pak Abu meninggal dunia, kita pun hantar mesej kat WhatsApp, post. Kita orang yang first mula pun tersebar satu Malaysia. Orang yang first tadi, dia lah paling banyak sekali dosa, sebab dia tanggung setiap kali rantaian tadi. Macam dia tanggung setiap rantaian dosa-dosa tadi kembali kepada dia, sebab dia yang mula sekali buat berita-berita palsu. Itu secara dalam Islamnya. Dalam undang-undang Malaysia, mereka yang menyebarkan berita palsu, polis dapat detect, maka mereka akan ditangkap dan kena tadilah section 211-233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Jadi hati-hati, jangan suka-suka nak tulis kat IG, dekat Twitter, kat Facebook. Kena hati-hati. Lagi-lagi musim-musim sekarang ni, jangan cuba nak, hatta kita nak share benda-benda yang tak pasti pun, hati-hati juga. Mungkin kita akan dapat saham ataupun dapat share dosa-dosa yang benda yang kita tak pasti tadi. Okey, baik. Apakah tindakan yang sesuai? Kita tengok. Okey, ni saya kata tadi SKMM, MCMC, ni lambang dia. Ini unit apa yang panggil? Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, SKMM. Ini yang mengawal kita punya media sosial. Kalau ada benda konten-konten yang tak elok ataupun kita sebarkan berita palsu, Suruhanjaya inilah yang akan mengawal, akan cek. Jadi polis datang kat rumah kita, ketuk pintu sebab kita sebarkan berita palsu. Sebab apa? SKMM ni yang akan pantau. Okey, apakah tindakan yang sesuai? Kita tengok dalam buku. Pertama, berhati-hati. Okay, berhati-hati terima berita daripada orang fasik. Apa yang kita boleh belajar tadi, orang fasik ni banyak ciri yang kita ada 4 tadi. Kemudian, tidak menyebarkan aib kepada seorang lain dan sentiasa berwaspada serta tidak tergesa-gesa apabila menyebarkan maklumat sehingga terbukti perkara itu benar dan jelas kesahihannya.
Maksudnya, terima satu berita tentu tentang seseorang, jangan kita terus menghentam, mengkritik. Kita ambil masa, diam, selidik dulu pada sumber yang sahih. Sebab boleh jadi kalau kita terus panjangkan kepada orang lain, jadi aib yang besar. Jadi aib kepada orang yang tadi. Okey, kemudian nombor 3, sentiasa mengamalkan sikap sabar dan tenang apabila terima berita ataupun maklumat palsu. Ini paling penting. Relax. Jangan nak gelabah. Dia macam ada satu penyakit pula. Oh, terima berita nak sebarkan. Tak nak sebarkan. Tak, relax. Tengok berita, okey, cukup kita tahu. Kalau kita nak lebih tahu kesahihannya, kita kaji dulu. Tak perlu nak sebarkan. Banyak kali dah ulang lah. Yang terakhir, mendengar dengan saksama berita yang terima bagi mendapatkan maklumat yang benar. Okey. Itu saja untuk kelas kali ini. Saya harap semua dapat terima input yang sebaiknya. Kalau tak faham, kita akan buka soalan dalam grup. Tanya je. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum.